Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Amril selaku Ketua Kumpulan 8 dan kumpulan kami telah memilih tajuk Gangguan Seksual di Malaysia. Kumpulan kami terdiri daripada 6 orang ahli termasuk saya. Antaranya ialah saya sendiri, Muhammad Amril, yang kedua Najwa Maisarah, yang ketiga Arif Farhan, yang keempat Iskandar, kelima Diana Maisarah dan akhir sekali Afif Fauzan. Tanpa melengahkan masa, saya akan meneruskan pembentangan ini. Apakah itu gangguan seksual? Gangguan seksual boleh dikatakan sebagai perlakuan yang kurang disenangi melalui kata-kata, isyarat, sentuhan, psikologi dan juga visual yang berunsurkan seks yang biasanya dilakukan berulang kali. Gangguan seksual ini juga boleh berlaku kepada sesiapa jua tanpa mengira jantina, usia, agama, kaum dan juga warna kulit. Tapi selalunya majoriti mangsa gangguan seksual ialah wanita. Kes Mas Anum Samiran, seorang pembantu peribadi, mendakwa majikannya cuba melakukan gangguan seksual dan menyalahgunakan kuasanya untuk memaksa melayani perbuatan seksual. Dan apabila ditolak, majikan menafikan faedah pekerjaan yang sepatutnya diterima oleh mangsa. Seterusnya, berikut adalah contoh perbuatan bagi gangguan seksual secara lisan. Penggunaan bahasa lucah melalui perbualan, berjenaka, membuat bunyi-bunyian, memberi kritikan, pujian atau mengajukan soalan berunsurkan seksual ke atas penampilan, pakaian, tingkah laku, tubuh badan atau aktiviti-aktiviti seksual. Gangguan seksual secara isyarat dipamerkan melalui sikap atau pelakuan yang memberi maksud atau gambaran keinginan yang berunsurkan seksual seperti menjeling, menggoda, merenung, mengintai, menjilat bibir atau menggunakan bahasa isyarat lain yang boleh membuat mangsa tersebut tidak selesa. Gangguan seksual secara visual pula pelakuan menghantar nota, surat, email, SMS, gambar, poster, objek atau bahan bacaan yang berunsurkan seksual melalui penggunaan apa jua peralatan media, peralatan elektronik atau peralatan komunikasi. Gangguan seksual secara psikologi, perbuatan cuba merapat secara seksual, mendorong, mendesak, mengugut atau memujuk rayu bagi memenuhi keinginan seksual, sama ada melalui surat, telefon, email atau sebarang peralatan komunikasi yang menimbulkan tekanan emosi dan mental kepada mangsa. Gangguan seksual secara fizikal pula adalah mendekati orang lain dalam jarak yang terlalu dekat sehingga orang tersebut merasa kurang selesa. Contohnya, memegang, memeluk ataupun meraba sehingga mangsa merasa tersinggung atau terhina. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Amril. Sekarang saya akan menerangkan isi saya. Bagaimanakah perkara ini boleh berlaku? Pemakaian terbuka boleh menjadi salah satu sebab seseorang dicabuli kerana pemakaian terbuka boleh menarik perhatian banyak lelaki yang berhidung belang. Ya, cara pemakaian kita adalah hak masing-masing, tapi tidak salah jika kita memilih untuk berpakaian lebih sopan untuk mengelakkan daripada ini berlaku terutama wanita. Bersosial boleh menjadi salah satu penyebab terjadinya gangguan seksual. Apabila bersosial bersama orang asing, kita tidak dapat menjangkau apa yang akan dilakukan oleh orang tersebut. Kadang-kadang sikap ramah ini bagus kerana ianya memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan semua orang, tapi biarlah berpada-pada. Jangan sehingga menimbulkan sentuhan fizikal. Menghadkan batas pergaulan juga penting. Tidak salah bagi perempuan ingin bergaul dengan lelaki, tapi biarlah berpada-pada, jangan sampai berdua-duaan dengan pemangsa dan mendorong ke arah seksual. Nombor 3, depresi. Apabila seseorang depresi, orang tersebut akan melepaskan depresi tersebut kepada seseorang dari salah satu cara tersebut dengan melepaskan hasrat seksual kepada seseorang untuk menghilangkan depresi tersebut. Terima kasih daripada saya. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada Iskandar.
Terima kasih Arif. Sekarang saya akan menerangkan tentang cara-cara mencegah daripada gangguan seksual. Pihak kerajaan dan seangkatannya memainkan peranan untuk membendung masalah gangguan seksual ini daripada berleluasa. Walaupun negara kita mempunyai undang-undang yang bertanggungjawab untuk menangani kes gangguan seksual seperti Undang-Undang Jenayah Am iaitu kerana keseksaan, namun undang-undang ini bukanlah khusus untuk kes gangguan seksual kerana hanya mengenangi kes-kes tertentu seperti rogol, serangan seksual dan gangguan di pejabat. Undang-undang khas untuk kes gangguan seksual perlu diwujudkan bagi memastikan semua masalah ini dapat dibendung dengan baik dan efisien. Hal ini demikian kerana gangguan seksual merupakan satu jenayah yang amat berat dan kritikal kerana melibatkan maruah diri, keyakinan dan juga nyawa. Badan kerajaan maupun badan bukan kerajaan juga perlu memainkan peranan dalam membangunkan kesedaran dan meningkatkan kefahaman setiap individu tentang pendidikan seks dan memberi maklumat yang sahih tentang kesalahan seksual. Ini kerana segelintir masyarakat sama ada tua atau pemuda maupun kanak-kanak masih kabur dalam mentafsir gangguan seksual. Wujudnya tanggapan dan pelbagai persepsi yang berbeza tentang konsep gangguan seksual menyebabkan kebanyakan daripada mereka menganggap perlakuan tersebut hanyalah satu gurauan. Inisiatif yang boleh digunakan untuk menyebarkan maklumat ini adalah melalui ceramah, kursus, bengkel, poster, iklan, hebahan di televisyen, radio dan sebagainya. Kaedah-kaedah ini sangat diperlukan bagi memastikan masyarakat memahami konsep sebenar gangguan seksual sekaligus memberi persediaan kepada mereka untuk sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga dalam apa jua situasi tersebut ketika berada di dalam rumah. Itu sahaja dari saya. Sekarang saya akan menyerahkan kepada Afif. Seterusnya, saya, Afif, ingin menerangkan bagi individu pula. Yang pertama, tidak memakai pakaian yang mensorok mata. Kenapa? Memakai pakaian tidak mensorok mata di halayak ramai. Hal ini boleh menjadi salah satu cara untuk mengelak terkena daripada gangguan seksual oleh seseorang itu. Dan sekiranya kita memakai pakaian tidak mencolok mata, maka kita akan dihormati oleh orang di sekitar. Yang kedua, orang asing. Kita perlulah berhati-hati terhadap orang asing kerana kita tidak tahu mengenai watak maupun sedara seseorang itu. Mungkin dia adalah progresif. Ini amat membimbangkan kerana pada masa ini pelbagai aplikasi mencari teman di internet. Jadi ini memudahkan lagi mereka berinteraksi antara satu sama lain. Yang ketiga, mengajar kepada kanak-kanak. Ibu bapa perlulah mengajar kepada anak-anak mereka seawal 4-5 tahun berkenaan apakah itu gangguan seksual. Kerana anak-anak perlu tahu bagaimanakah gangguan seksual itu terjadi. Kerana sekiranya ibu bapa mengajarkan hal ini kepada anak-anak mereka, mungkin perkara itu boleh dielakkan ataupun dibendung. Isi seterusnya adalah apa yang perlu individu lakukan. Gangguan seksual merangkumi apa-apa sahaja perbuatan yang berunsurkan seks, seperti sentuhan atau kata-kata yang berbau lucah. Tapi anda harus tahu membezakan perbuatan mengusik ataupun gangguan seksual. Bercakap mengenai ini, tidak ramai yang berani tampil untuk melaporkan kejadian yang menimpa diri mereka kerana takut dengan tanggapan negatif masyarakat. Terdapat beberapa cara menangani gangguan seksual bagi seseorang individu. Pertama, beri amaran.
Beri amaran kepada pelaku bahawa perbuatannya merupakan satu bentuk gangguan seksual. Amaran boleh dilakukan melalui penyampaian lisan, surat, email atau ajak seseorang teman untuk berdepan dengan pelaku sekiranya anda memerlukan sokongan. Kedua, jangan pendam. Jangan simpan masalah seorang diri, tetapi maklumkan kepada rakan, keluarga atau individu yang anda percayai. Ketiga, sokongan emosi. Dapatkan sokongan emosi dan berbincang dengan pakar kaunseling daripada Jabatan Sumber Manusia. Keempat, dokumentasi. Simpan segala kes gangguan seksual yang dialami supaya ia boleh dilaporkan. Kalau perlu, pasang kamera tertutup di tempat kerja anda. Ini boleh dijadikan bahan bukti di masa kelak. Seterusnya, yang terakhir, nombor 5. Buat laporan. Laporkan insiden tersebut kepada penyelia atau pengurus sumber manusia melalui mekanisme dalaman. Sekiranya tiada tindakan diambil, kemukakan aduan kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat atau pihak polis. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdana Maisarah binti Abdul Wahid. Jadi saya akan bentangkan tentang apa yang masyarakat perlu lakukan. Jadi, masyarakat tidak semestinya hanya membuat laporan terhadap sebarang kemungkinan kes jenayah seksual. Namun, mereka harus mengetahui peranan bagi mengatasi masalah itu. Sebagai contoh, kemungkinan keluarga yang terlibat dengan jenayah seksual ini terdiri daripada mereka yang tersisih dan tidak diberi perhatian oleh masyarakat. Jadi, apabila terpinggir, pelaku akan berada dalam keadaan tekanan dan akan melakukan jenayah sebagai langkah melepaskan tekanan terbabit. Disebabkan itu, masyarakat harus peka dan berhenti mencari salah individu lain sedangkan mereka tahu peranan masing-masing. Apa yang penting adalah bagaimana mewujudkan suasana lebih selamat dan saling dihargai. Saling menghargai antara satu sama lain. Jadi tindakan yang harus masyarakat sekeliling lakukan sekiranya ini berlaku adalah bincangkan perkara ini dengan pihak mangsa. Contohnya dengan bertanya dengan nada yang rendah kepada mangsa tentang hal yang terjadi. Kerana jika sekiranya kita terus tuduh melulu pada mangsa, mereka akan menjadi lebih tekanan, lebih tertekan. Yang kedua, masyarakat perlulah tidak menambah beban ke atas mangsa dengan menuduhnya sama ada cara pemakaiannya, cara bergaul atau sebagainya. Kerana ini akan membuatkan mangsa lebih tertekan dan mungkin akan mendorong kepada depresi. Jadi itu mungkin akan menambah lagi masalah, bukan? Yang terakhir adalah masyarakat perlulah bantu dengan menulis surat sokongan kepada surat khabar. Ini supaya pihak wartawan dapat menyokong sekiranya pihak mangsa ingin membuat aduan tetapi tidak mempunyai bukti. Jadi ini mungkin akan membantu pada pihak mangsa, mungkin akan meringankan beban mereka. Jadi itu sahaja sekian dari kami. Kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayu dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai ke penghujung bicara. Sekian, terima kasih daripada kami.